Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya, Nur Syuhada binti Makno, memegang nombor kad matrik 2022-879-878 dari kos HS240 BTN Puncak Alam. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Syafiqah binti Yahya Arif, Wan Nur Adini binti Wan Ghazali dan Nur Nazira binti Ma'ruf ingin membentangkan topik iaitu fenomena berita palsu di era digital dan penyelesaiannya dari aspek etika dan peradaban untuk subjek CPU 554. Baiklah, dari perbincangan kami pada kali ini, kita akan mempelajari tentang pengenalan isu yang dibincangkan, pernyataan masalah tentang topik ini, faktor-faktor permasalahan, kesan-kesan permasalahan, cara penyelesaian dan cadangan lain atau pendekatan lain yang boleh diambil serta kesimpulan. Berita palsu didefinisikan sebagai berita atau perkara yang tidak benar atau tidak tepat yang disebarkan menggunakan pelbagai portal berita, media dan rangkaian sosial dengan tujuan untuk memanipulasikan pendapat umum dan memperolehkan faedah. Tidak pasti, jangan kongsi menjadi ungkapan yang sering digunakan sebagai peringatan kepada mana-mana individu untuk tidak menyebarkan sebarang berita palsu atau maklumat yang diragui kesahihannya. Apa yang dipaparkan dalam internet atau media sosial tidak semestinya benar belaka. Oleh itu, pengguna internet perlulah bijak menilai dan menganalisis sesuatu maklumat yang diberikan atau diterima. Ledakan revolusi teknologi komunikasi secara global yang berlaku pada setiap saat telah menyebabkan masyarakat Malaysia juga terlibat sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja dalam penyebaran berita palsu ini. Malah hari demi hari, fenomena ini kelihatan semakin serius dan semakin meluas. Dengan cara tidak langsung, situasi ini mendorong sikap manusia berkongsi semua berita yang diterima melalui komunikasi teknologi tanpa ada rasa bertanggungjawab atau mencari kebenaran terlebih dahulu terhadap kesahihan sesuatu berita tersebut. Masalah dalam isu fenomena ini ialah penularan berita palsu maupun berbau fitnah dan hasutan melalui media sosial serta internet seiring dengan perkembangan era digitalisasi. Ini bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi kepada serata dunia. Ketaksupan orang ramai terhadap media sosial membuatkan mereka sentiasa menjadikan setiap maklumat yang diorang perolehi sebagai sesuatu yang serius. Perbuatan masyarakat berkongsi semua berita yang dipanjangkan melalui komunikasi teknologi, diorang berasa tak ada tanggungjawab dalam menganalisis atau mencari kebenaran terlebih dahulu terhadap kesahihan sesuatu berita itu. Padahal kerajaan yang disediakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah menyediakan portal sebenarnya.my untuk kita gunakan untuk amal analisis dahulu sama ada berita itu sahih atau pun tidak. Segelintir masyarakat juga menjadikan media sosial sebagai gelanggang untuk mencaci dan menghina tugas badan beruniform dan pihak penguatkuasa yang sedang menjalankan tugas dengan penyebaran maklumat atau berita palsu. Ini kita telah menghadapi masalah ini pada era krisis COVID pada tahun 2020 dahulu. Berdasarkan statistik, MCMC menerima sebanyak 3,111 aduan mengenai kandungan yang dianggap sebagai berita palsu bagi tempoh daripada tahun 2020 sehinggalah 31 Mei 2022. Terima kasih Nur Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Adini binti Wan Ghazali memegang kad pelajar 2022-425-582 akan menelusuri punca-punca penyebaran berita maklumat palsu di era digital ini. Idea perkhidmatan jaringan internet di Malaysia mula diperkenalkan pada tahun 1984 oleh Dr. Muhammad Awanglah, pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Melalui usaha ini, ianya telah memberi pandangan serta imej baru terhadap Malaysia di mana kita telah mampu untuk berkomunikasi dengan dunia luar melalui jaringan internet tanpa batasan. Namun begitu, hal ini telah mencetuskan satu cabaran khususnya dalam masyarakat digital di mana ia membolehkan masyarakat untuk menyampaikan mesej atau maklumat melintasi sepadan tempat dan masa
menjadikan ianya satu wahana. Masyarakat dapat menyuarakan pendapat masing-masing maupun menyampaikan maklumat ilmiah secara terbuka menurut Fongka 2019. Walau bagaimanapun, kebebasan ini juga telah menimbulkan satu sikap negatif terutamanya di dalam kalangan masyarakat digital yang tidak vertikal, di mana mudah untuk mereka menyebarkan berita palsu tanpa sepadan dengan hanya menggunakan hujung jari sahaja. Antara punca penyebaran berita atau maklumat palsu ini ialah untuk meraih populariti. Dalam erti kata lain, kandungan yang ditulis di dalam media sosial menjadi viral. Sering dilihat di media sosial pada masa kini ketika wujud sesuatu isu, kandungan yang ditulis di dalam media sosial akan menjadi viral. Semua pengguna ini mengambil kejuruteraan untuk menyampaikan maklumat walaupun belum dapat kepastian akan kesihatan berita tersebut. Sebagai contoh, ketika negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, banyak maklumat yang tidak sahih yang tersebar di dalam media sosial sama ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Hal ini akan menjejaskan tugas pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membuat kenyataan semula agar tidak berlaku penyampaian maklumat yang salah kepada masyarakat. Selain meraih populariti, terdapat juga individu yang menjalankan kegiatan penyebaran maklumat palsu ini untuk mendapatkan pendapatan. Hal ini kerana apabila sesuatu ciapan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya mendapat perhatian atau rating yang tinggi, pihak Google akan memberi pendapatan yang lumayan kepada individu tersebut. Menurut Mugai JWW 2019 mengatakan antara punca individu terlibat dalam penyebaran berita palsu ini adalah untuk mendapatkan pendapatan melalui iklan atau ciapan yang dimuat naik ke media sosial akan dibuka oleh orang ramai sehingga mereka terdedah kepada iklan yang hendak disampaikan di sebalik berita palsu tersebut. Seterusnya, berita palsu seringkali digunakan sebagai alat untuk menyebarkan propaganda politik atau mempengaruhi pendapat awam terhadap sesuatu isu atau individu. Pihak yang mempunyai agenda politik tertentu mungkin akan mencipta atau menyebarkan berita palsu untuk menguntungkan atau merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, sentimen penyebaran berita palsu atas dasar untuk memburukkan pihak kerajaan juga sering berlaku di negara ini. Merujuk kepada Nur 2020, antara kesalahan yang sering dilakukan di media sosial adalah berkaitan dengan hasutan dan membuat masyarakat berasa benci kepada pihak kerajaan. Hal ini kerana penyampai berita atau maklumat palsu dengan menggunakan platform media sosial memudahkan masyarakat mendapat maklumat tersebut tanpa memeriksa kesahihannya. Secara relatifnya, budaya rakyat ini yang kurang untuk meneliti sumber maklumat atau berita yang mereka terima. Manakala isu agama dan etnik tidak akan terlepas juga dalam penyebaran berita palsu ini. Malaysia memiliki masyarakat yang pelbagai dari segi agama dan etnik. Berita palsu boleh digunakan untuk mencipta ketegangan antara kumpulan-kumpulan ini dengan menyebarkan kandungan yang provokatif atau menipu. Isu-isu sensitif berkaitan dengan agama dan etnik sering menjadi sasaran untuk penyebaran berita palsu dengan tujuan mengerukan suasana. Akhir sekali, undang-undang mentaliti masyarakat juga mempengaruhi penularan berita palsu ini di mana mereka langsung tidak teragak-agak untuk menyebarkannya kerana mereka tidak terkesan dengan undang-undang yang sedia ada. Umumnya, antara undang-undang berkaitan isu penyebaran maklumat palsu adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika berlaku didapati bersalah, mereka boleh disama tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Namun begitu, masyarakat masih tidak melihat undang-undang ini sebagai limitasi kepada mereka untuk menyebarkan berita palsu kerana penguasaannya yang kurang efektif. Tambahan pula, Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 telah dimansuhkan oleh kerana rang undang-undang yang bersifat umum dan dikoteri menyekat kebebasan bersuara dan mengeluarkan buah fikiran seperti mana yang dicermin oleh Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, kebebangan masyarakat terhadap kandungan rang undang-undang ini adalah berasas kerana kandungannya yang longgar dan tidak jelas menyebabkan kemungkinan berlakunya ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Oleh itu, dalam berita harian online, Dr. Mahyudin Daud 2020 berpendapat bahawa Akta Anti Berita Tidak Benar ini wajar diusulkan semula, namun perlu dibuat penambahbaikan semasa ke semasa selaras hasrat ke arah pendigitalan negara. Seterusnya, saya serahkan kepada Nur Nazirah untuk pembincangan selanjutnya. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kesan-kesan berita palsu kepada individu dan masyarakat, iaitu boleh mengaibkan individu, institusi atau syarikat, menyebabkan huru-hara dalam masyarakat, mempengaruhi keputusan politik dan mewujudkan ketegangan sosial.
menjejaskan produktiviti dan ekonomi negara, serta jenayah yang melibatkan berita palsu kian meningkat. Mengaibkan individu, institusi atau syarikat. Media sosial adalah platform yang sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu. Ini termasuk imej palsu dan cerita yang mengelirukan. Menurut laman YouTube milik Kementerian Penerangan Malaysia pada tahun 2022, salah satu kesan berita palsu ialah ia boleh menjejaskan reputasi individu atau organisasi. Ini kerana kandungan dalam bentuk spekulasi, tumahan dan penghinaan juga boleh memberi kesan dan impak yang besar kepada negara. Kerata akhbar di skrin merupakan pendapat masa yang mengenai berita palsu. Kesan kedua adalah menyebabkan huru-hara dalam masyarakat, mempengaruhi keputusan politik dan mewujudkan ketegangan sosial. Dalam konteks masyarakat, isu yang selalu berbangkit di negara kita adalah isu perkauman, memandangkan Malaysia terdiri daripada berbagai kaum. Ia menyebabkan kebencian dan pergaduhan di antara kaum. Hal ini terjadi apabila seorang individu menyediakan status, ulasan, tweet, foto, poster, meme atau video yang dibuat tanpa memahami faktor sosial budaya dan mempertimbangkan kaum, lalu menyebabkan kemarahan atau penghinaan. Jika tidak dibendung, keadaan akan menjadi lebih teruk dan kemudian menimbulkan konflik, persekongkolan dan kekeliruan antara manusia yang hidup aman dan harmoni. Dalam konteks kesihatan pula, isu yang kita boleh lihat adalah mengenai COVID-19 yang melanda negara sejak awal 2020. Pelbagai berita tidak benar disebarkan melalui antaranya adalah mengenai rawatan alternatif melawan COVID-19. Menurut satu kajian, kira-kira 800 orang di seluruh dunia telah meninggal dunia akibat maklumat salah mengenai COVID-19, termasuk mengambil ubat yang mengandungi metanol dan peluntur. Di sini kita dapat melihat betapa bahayanya penyebaran berita palsu jika tidak dibendung. Huru-hara. Penyebaran berita palsu memberi impak negatif kepada pandangan umum sehingga lebih mudah panik dan menyalahkan golongan tertentu berdasarkan andaian mereka sendiri. Kesan seterusnya adalah menjejaskan produktiviti dan ekonomi negara, di mana ia menimbulkan kerisauan pada pembeli sehingga pembelian panik ataupun panik buying berlaku selain daripada harga barang yang meningkat. Contohnya isu kehabisan tisu tandas yang pernah hebah satu ketika dahulu. Siapa sangka manusia boleh beribut tisu tandas, bukan? Ini adalah gara-gara penyebaran berita mengenai Perintah Kawalan Pergerakan yang mana ketika itu belum diumumkan lagi, namun masyarakat berasa panik sehingga isu tisu tandas tersebut terjadi. Kesan terakhir yang akan kita bincangkan adalah jenayah yang melibatkan berita palsu kian meningkat. Antara jenayah cyber yang popular adalah skema pelaburan palsu dan isu panggilan dan SMS palsu. Skema pelaburan palsu selalunya menyasarkan golongan yang tidak cakna mengenai hal perniagaan sebagai mangsanya. Mereka menyanyikan keuntungan yang besar kepada mangsa iaitu pelabur. Pelabur biasanya tertarik dengan imbuhan yang dijanjikan dan membuat pelaburan. Setelah menerima wang tersebut, mereka kemudiannya hilang selepas mengambil wang mangsa atau pelabur. Isu yang tidak kurang hangat di negara kita adalah panggilan dan SMS palsu untuk tujuan penipuan ataupun yang kita gelar sebagai skema. Modus operandinya adalah mereka akan membuat panggilan telefon ataupun SMS yang menyandarkan mereka daripada bank tempatan atau mana-mana organisasi. Kemudian menyebut rekod maklumat penting mangsa seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun bank, nombor kad bank dan lain-lain dengan tepat yang menyebabkan mangsa panik dan mengikut arahan skema tersebut untuk menyelesaikan masalah tanpa mereka sedari mereka telah ditipu. Fenomena berita palsu atau disinformasi dalam era digital merupakan cabaran besar yang mempengaruhi etika dan peradaban kita. Bagi menangani masalah ini, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dari sudut etika dan peradaban. Langkah penyelesaian yang pertama yang boleh diambil adalah dengan penguatkuasaan undang-undang. Pada masa ini, laporan dan penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan, iaitu penjara tidak melebihi 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Seksyen 211 atau 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
iaitu denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya dan denda tambahan RM1,000 sehari bagi kesalahan berterusan selepas sabitan. Peraturan 4 atau 19 merupakan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Selain itu, penambahbaikan undang-undang perlu dilaksanakan dengan mempertingkatkan undang-undang yang sedia ada bagi mengendalikan penyebaran berita palsu. Ini adalah termasuk denda atau tindakan undang-undang yang lebih tegas terhadap penyebaran berita palsu. Menurut Berita Harian yang bertarikh 18 Februari 2018, Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar 2018 telah dibentangkan di Dewan Rakyat untuk meningkatkan kadar denda tidak melebihi RM500,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Walau bagaimanapun, rang undang-undang ini dimansuhkan apabila terdapat perubahan parti politik mengambil alih pentadbiran selepas Pilihan Raya Umum yang ke-14. Rang undang-undang seperti ini perlulah dibentangkan semula bagi mengatasi fenomena berita palsu ini. Kerajaan Persekutuan juga telah menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM untuk mengawal selia industri telekomunikasi dan multimedia berdasarkan kuasa-kuasa yang diberi menurut Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. SKMM telah mewujudkan laman sesawang seperti sebenarnya.my dan mycheck.my bagi membendung fenomena berita palsu ini. mycheck.my merupakan platform semakan fakta yang beroperasi secara bebas untuk membanteras maklumat palsu dalam konteks Malaysia, terutamanya berkaitan isu memberi kesan kepada kehidupan seharian rakyat selain tidak menyentuh kepentingan politik, individu atau mana-mana pihak. Portal sebenarnya.my pula, ia merupakan sebuah pusat sehenti bagi rakyat Malaysia untuk menyemak sebelum berkongsi berita tidak ditentukan kesahihannya yang diterima secara dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog dan laman sesawang. Usaha pihak berkuasa untuk memantau dan membendung penyebaran berita palsu ini adalah langkah yang paling penting dalam menangani masalah ini. Pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM perlu bekerjasama bagi membanteras fenomena ini. Kerjasama dan kolaborasi antara dua agensi ini khususnya dalam perkongsian maklumat dan kepakaran adalah bertepatan bagi melancarkan gerak kerja dan penguatkuasaan untuk menangani isu penyalahgunaan media sosial dengan lebih efektif. Selain itu, pihak kerajaan juga telah menggerakkan pelbagai inisiatif mendidik masyarakat supaya lebih cakna kepada penggunaan media sosial secara bijak. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan modul panduan literasi medium dan maklumat. Modul ini dikeluarkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia dan inisiatif Klik dengan Bijak iaitu KDB yang diusahakan oleh SKMM. Melalui KDB sebagai contoh, 3 aspek utama dibudayakan iaitu berteraskan keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang mengutamakan kawal selia kendiri dalam membendung masalah penyalahgunaan internet. KDB ini juga dirangka khusus untuk mendidik etika dan bahasa ketika berkomunikasi di internet, tata cara menggunakan media sosial secara positif, amalan
netiquette iaitu etika menggunakan internet ketika berkomunikasi di media sosial dan gesaan kempen tidak pasti jangan kongsi. Selain itu, pengguna media sosial perlulah beretika dan berdisiplin dalam menyampaikan dan berkongsi berita yang diterima. Langkah menyimak berita palsu adalah dengan menyemak dan memanfaatkan sesuatu berita. Yang pertama, pengguna hendaklah menyemak dahulu sebelum menyebarkan sesuatu berita. Kongsi sesuatu berita jika tertera sumber yang sahih daripada pihak yang berautoriti dan akhbar utama tempatan. Pengguna juga seharusnya memanfaatkan sesuatu berita dengan mengambil masa dan berfikir seketika menilai sejauh mana sesuatu berita yang diterima memberi manfaat ataupun tidak. Jika tidak sahih dan tidak bermanfaat, pengguna hendaklah membatalkan sahaja asal untuk berkongsi kepada orang lain. Seterusnya, masyarakat perlulah bertanggungjawab untuk menyebarkan kesedaran perihal etika dan adab dalam diri. Konsep 3R dan tabayun antara konsep yang boleh diamalkan dalam mengekang fenomena ini. Konsep 3R iaitu research, penyelidikan, responsibility, bertanggungjawab dan report, lapor, wajar menjadi teras dan perlu sentiasa dibudayakan sebelum berkongsi sebarang maklumat di media sosial. Masyarakat perlu mendidik diri mengenai adab dan cara berkongsi berita atau sebarang maklumat. Ianya boleh dilakukan dengan lebih berhemah seiring dengan konsep yang diajar dalam Islam iaitu tabayun. Konsep tabayun ini mengajar masyarakat supaya berwaspada apabila menerima maklumat atau berita. Ia juga berlandaskan prinsip memastikan dan menilai kesahihan maklumat yang diterima sebelum dikongsi kepada orang lain. Prinsip ini sangat universal dan boleh diterapkan dalam kehidupan dan disebarkan ke seluruh rakyat di bawah payung keluarga Malaysia. Sarana penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah fenomena berita palsu ini ialah pertama, dengan cara kerjasama antarabangsa, pertukaran maklumat, berkongsi data, maklumat dan trend berkaitan berita. Kedua, perkembangan standard dan panduan bersama, menilai kebolehpercayaan sumber berita serta prosedur yang bersifat antarabangsa. Ketiga, perkembangan standard dan panduan bersama, mengenal pasti rangkaian atau jaringan yang bertanggungjawab dalam penyebaran berita palsu tersebut. Keempat, pelaksanaan inisiatif bersama, melibatkan beberapa negara untuk memerangi penyebaran berita palsu seperti kempen kesedaran bersama, kerjasama dalam penyelidikan dan pengembangan teknologi antara negara-negara. Kelima, perjanjian dan protokol perundangan, memperkuatkan kos undang-undang yang sedia ada bagi mengatasi penyebaran berita palsu di peringkat global. Dan akhir sekali, kempen kesedaran bersama, meningkatkan lagi kesedaran masyarakat di dunia tentang bahayanya berita palsu serta cara-cara untuk mengenal pasti dan mengurangkannya. Kedua ialah penggunaan teknologi dan alat kejuruteraan seperti Artificial Intelligence iaitu AI secara meluas untuk mengesan dan mengurangkan sebaran berita palsu. Pertama, analisis teks. Mengenal pasti pola yang menunjukkan penipuan atau ketidakbolehpercayaan dalam cara berita itu ditulis. Kedua, penggunaan data dan algoritma pembelajaran mesin. Melatih algoritma pembelajaran mesin yang membolehkan mengesan corak dan ciri-ciri yang biasanya berkaitan dengan berita palsu. Yang ketiga, perbandingan dan verifikasi. Membandingkan berita dengan sumber-sumber berita lain ataupun pangkalan data yang sah untuk memeriksa kebolehpercayaannya. Keempat, analisis visual. Menggunakan teknologi pengesanan citra dan video untuk mengenal pasti tanda-tanda pengubahan atau pemalsuan yang menunjukkan kecacatan atau manipulasi. Dan terakhir, kelima, penjejak sumber dan pengesanan jaringan, mengesan asal-usul berita tersebut, menjejaki laluan penyebarannya dan mengenal pasti pola penyebaran yang tidak wajar atau berkaitan dengan jaringan yang mencurigakan.
Semua ini kita boleh dilakukan dengan menggunakan teknologi AI. Baiklah, kesimpulan dari topik yang kami bentangkan pada hari ini ialah penyebaran berita palsu datang sepenuhnya daripada sikap pengguna media massa itu sendiri. Oleh itu, masyarakat perlu bersikap berwaspada dan peka terhadap isu-isu semasa, khususnya dalam penggunaan media sosial untuk menghindari penyebaran berita palsu. Sebelum menyebarkan berita palsu atau menggunakan fungsi forward, contohnya dalam aplikasi WhatsApp, adalah penting untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dengan demikian, berita atau maklumat yang diterima perlu diselidiki dan dipastikan kebenarannya untuk menghindari adanya agenda atau tindakan yang tidak baik seperti fitnah, penipuan dan pencemaran nama individu yang mungkin muncul atas dasar hawa nafsu dan kebencian. Senarai rujukan daripada laman sesawang yang kami gunakan untuk membuat perbincangan ini. Maka berakhirlah perbincangan daripada kami, kumpulan 2, tentang topik fenomena penyebaran berita palsu dalam era digitalisasi dan cara penyelesaiannya. Ingat ya, tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum. Okay, terima kasih.